Kita bukan sahaja ada Joey dan Bel di studio hari ini, tapi kami nak bersama dengan Cik Fauzul Naim Ishak selaku perunding terapi ketawa. Apa khabar Cik Fauzul? Alhamdulillah sihat. Baik, di luar sana mungkin ramai nak mengetahuilah kenapa sebenarnya kita ini perlu ketawa. Tapi sebelum jawab, sebelum kita jawab, kami nak kongsikan tentang satu laporan berkenaan dengan terapi ketawa ini. Jom. Menjadi lumrah dalam kehidupan manusia, ketawa merupakan salah satu cara mengekspresikan rasa gembira, bahagia dan seronok yang ingin dikongsikan oleh setiap individu. Mereka yang sering tersenyum dan ketawa kebiasaannya akan kelihatan lebih menarik serta menampakkan imej yang positif berbanding individu yang terlalu serius dan murung. Selain itu, terbukti secara saintifik bahawa kekerapan ketawa juga mampu memberi kebaikan dan menghindarkan sifat negatif dalam diri di samping dapat memberi kesihatan yang baik kepada tubuh badan. Melalui terapi ketawa yang diperkenalkan di India pada tahun 1997, ternyata yang memberi kesan yang baik kepada individu dari aspek kesihatan dan emosi seseorang. Seseorang individu digalakkan untuk memperbanyakkan lagi senyuman dan gelak ketawa dalam menjalani kehidupan seharian agar dapat menambah baik kesihatan tubuh badan serta sebagai satu cara melalui hari-hari dengan penuh ceria. Memang perlu ketawa dalam kehidupan kita, tapi ramai juga nak mengetahui sebenarnya kita ada melalui pelbagai situasi dalam kehidupan kita. Betul. Sama ada dalam soal kerjaya atau soal rumah tangga, keluarga dan sebagainya. Tetapi kenapa kita perlu ketawa, Cik Fauzul? Bila sebut tentang terapi ketawa ataupun ketawa lah sebenarnya, ada banyak kajian saintifik yang dibuat tentang ketawa. Dan kesan ketawa pada diri seorang manusia. Di sebutan ketawa ni, ada beberapa kajian saintifik yang menunjukkan bahawa ketawa ni akan memberikan kesan terutamanya kepada kita punya psikologi. Kerana ketawa ini adalah satu kaedah bagaimana untuk kita menurunkan hormon-hormon stres. Sebutan hormon stres, kita ni dalam diri kita ni ada satu hormon yang menyebabkan stres, namanya hormon kortisol. Yang mana bila wujudnya kita ketawa, dengan sendirinya kita akan menggalakkan satu fenomena untuk menurunkan hormon ini yang menyebabkan kita punya kebahagiaan, rasa kegembiraan itu meningkat. Tekanan pun mula menurun. Dan bila sebut tentang ketawa, ketawa selalunya orang kaitkan dengan kebahagiaan, dengan kegembiraan. Jarang orang kaitkan ketawa dengan kesedihan. Betul. Dan kebimbangan. Tapi ada juga orang yang memaksa diri untuk ketawa sekadar untuk mengambil hati orang lain. Benar, tidak disalahkan. Kerana apa? Kadang-kadang lah, saya tak tahulah mungkin Joey dengan Bel boleh mengiyakan atau tidak dalam hal ini. Kenapa? Kadang-kadang ada setengah orang individu ini ketawa itu adalah tugas dia. Menyebabkan orang ketawa itu adalah satu tugasan untuk diri dia. Tanggungjawab dia nak membuat orang gelak. Jadi, silakan. Membuat orang ketawa itu adalah satu tanggungjawab. Ada juga kajian yang mengatakan bahawa bagi mereka yang membuat orang ketawa ni, seperti pelawak-pelawak ini, walaupun mereka membuat orang ketawa, namun hakikatnya kebanyakan daripada mereka ini mungkin sedang melalui zaman kesedihan, kegelapan dan sebagainya. Bila sebut tentang ni, tak boleh lari kerana semua orang itu manusia. Dan orang yang membuatkan orang ketawa juga manusia. Dan setiap manusia ni ada episod-episod hidupnya yang mana mempengaruhi hidupnya. Namun begitu, tidak dinafikan bahawa mungkin sebabkan tugasnya untuk membuatkan orang ketawa, walaupun dia sedih, tapi dia membuatkan orang ketawa. Dan secara tak langsung, seperti yang Joey katalah, ini akan menyebabkan dia terapi pada diri dia untuk menyebabkan dirinya lebih bahagia. Kerana dia membahagiakan orang lain. Ini yang dinamakan sebagai hukum memberi dan menerima. Lagi banyak kita memberi, lagi banyak kita menerima. Lagi banyak membahagiakan orang, kita juga akan jadi bahagia. Secara kita melihat dari segi satu sudut yang positif kan. Tapi kalau nak disebut tentang jenis-jenis ketawa ini, kita ada ketawa yang berbeza-beza. Sebab ada yang ketawa terbahak-bahak, ada yang ketawa sambil tutup mulut, malu, ada ketawa tak keluar suara. Macam mana kita nak melihat ketawa yang berbentuk sebegini berbeza ini, ada maksud dia. Ini bahagia, ini mungkin ada masalah dalam diri dia ni sebenarnya. Ataupun dia batuk-batuk itu. Tapi yang paling bahaya, paling bahaya betul tak? Orang kaya. Paling bahaya ketawa nak cover kentut. Dia ketawa sambil kentut. Itu cover. Ada. Pernah buat? Biasa. Itulah terapi dia. Terapi. Bila menyebut tentang banyak jenis ketawa.
Saya ni adalah individu yang mana ada satu mazhab yang saya pegang. Suka ketawa. Yang mana ramai orang individu tertentu mengatakan bahawa ada mazhab tertentu, mazhab yang mana amat percaya tentang body language. Yang mana bila buat begini ada maknanya. Buat begini ada maknanya. Namun begitu pada mazhab saya, setiap individu melakukan sesuatu tentu ada sebab. Betul. Tak kira lah sama ada dia ketawa terbahak-bahak ke, ketawa malu-malu ke, ketawa Sampai menangis sampai ke. kentut ke. Kalau Satu dalam benda TV, tu Cik tentu ada Faizal, dia. kalau dalam TV tak boleh nak ketawa besar. Betul. Nanti penonton Betul. Sebab dia jadi kita Kena kecam nanti. Jadi sebab itulah pandangan saya adalah itu bergantung kembali kepada individu tersebut. Sebab setiap satu perkara yang dilakukan itu tentu ada tujuan yang positif untuk diri dia. Okey, tapi bila menyentuh tentang terapi ketawa, tentu ada teknik dia. Betul. Mungkin kita boleh demo sikit. Silakan. Boleh tak Boleh, adik-adik? Kita nak demo sikit Boleh, terapi ketawa ni. kita lihat siapa yang kena pada hari ini. Mungkin kita boleh mulakan. Cik Fauzi, Okey, silakan. boleh. Okey. Siapa nak kena ubat? Sendiri. Kita berdiri. Sebut diri. Minta bantuan. Kalau boleh, Kita nak. berdiri juga. Okey. Okey. Bicara tentang terapi ketawa, sebenarnya terapi ketawa ni dia ada 4 step. Okey. 4 step. Yang pertama dinamakan sebagai ketawa tepuk ketawa. Tepuk Ketawa. Okey, boleh tepuk ketawa. Okey, saya sebab bicara tentang masanya 2 minit saja, saya cerita tentang tepuk ketawa sajalah. Okey. Okey. Tepuk ketawa ni okey, kita tepuk tangan. Okey. Ini tepuk tangan biasa. Okey. Tapi kalau tepuk tangan yang mana terapi ketawa ni, tepuk tangan ni kena berirama. Okey, dia berirama macam ni. 1 2 1 2 3. 1 2 1 2 3 8 lagi. Tapi itu bau tepuknya. Dia kena sertakan pula dengan dia punya kata-kata. Iaitu ho ho ha ha ha. Ho itu saya. So ho macam santan lah. Ho ha ha ha. Ho ha ha ha. Oh jangan saya tengok anak Melayu gelap macam ni. Jumpa mak saya ni. Okey, tapi Cik Faizal, kadang-kadang kalau kita bermain dengan anak kecil, contohnya seperti bayi dan sebagainya, kalau kita tepuk tangan ataupun kita mengagah, bayi-bayi itu akan tergelak-gelak. Adakah ini merupakan satu terapi? Itu sebenarnya satu terapi untuk kedua pihak. Okey. Kenapa? Anak-anak ni sebenarnya dia ada aura yang tersendiri. Auranya aura yang suci. Apabila kita melihat wajah seorang bayi, akan menjadikan kita lebih bahagia. Jarang orang tengok bayi, dia akan sedih. Betul? Kerana apa? Bayi ini suci dan kurangnya dosa banding dengan orang dewasa. Orang tak banyak dosa. Orang tak banyak dosa. Jadi eloklah kalau kita bermain yang baik untuk membahagikan diri dan membahagikan diri orang tu. Okey, itu apa yang dikatakan tentang terapi tepuk itu sendiri. Cuma saya nak tanya, teknik kalau macam orang tengah marah, macam mana nak gelak depan dia? Buat macam tu. Ada teknik. Bukan bagi saya, apa saja yang kita buat akan ada kesan pada setiap individu. Okey. Kata sebagai contoh orang marah. Kalau kita marah dia balik, sama-sama kita marah. Tapi cara yang baik adalah kita berlawanan dengan dia. Begitu. Maksudnya kalau boleh jangan menambah kali kemarahan dia. So daripada orang tu marah, baik kita senyap dan senyum. Okey. Itu saja. Jangan gelak. Satu demo dekat dia orang ni. Ni apa? Itu kunci, Cik. Kunci apa? Kunci kereta. Kunci kereta. Ini kunci kereta, tapi awak kunci kepada hati saya. Nampak? Bel, kena jawab, Bel. Kena jawab. Pick up line, kena jawab. Silakan. Okey. Itu kunci kereta. Macam ini apa? Ini apa? Itu. Ini Dragon Ball. Okey, Dragon Ball. Tak kisahlah Dragon Ball ke, batu ke, apa ke. Kau tak gelak, aku kejam lah. Okey, saya nak try dengan Joey boleh tak? Silakan. Okey. Apa beza Joey dengan Rama-Rama? kurang lah. Saya lebih kurang dengan ini. Saya Okey. Sebenarnya Rama-Rama terbang ke dalam taman, tapi Joey terbang ke dalam hati saya. Okey, ada nak cuba? Nak cuba? Ada tak? Siapa nak try pick up line? Okey. Okey, saya. Silakan. Buat. Semenjak kebelakangan ni, cuaca panas kan? Panas. Tapi bila tengok hati akak, hati saya sejuk lah kak. Okey, lagi satu. panas pula aku tengok budak tu. Okey, Zoe. Okey. Boleh tak kalau saya nak letak bendera dekat hati awak? Bendera? Bendera? Bendera. Boleh sangat. Boleh sebab di situlah bermulanya sebuah cinta. Okey. Bukan macam takut bini marah je. Bel. Bel. Apa
Apa beza Bel dengan KLCC? Apa beza? Bel rendah. Jauh sangat tu nak kira tu. Ini pick up line ke nak kena ni? KLCC milik Malaysia tapi Bel milik saya. Pak bertenang Pak bertenang. Jom kita balik. Pak bertenang, isteri Bel, Pak bertenang. Yes. Dek, abang nak try. Okey, silakan. Engkau ada keturunan Jepun ke? Saya. Ada. Oh, patutlah muka macam selipar Jepun. Okey, lagi satu Zoe. Lagi satu balik. Ada Okey. tak? Ada tak nak kenakan? Okey, Zoe ada lagi satu. Silakan. Okey. Hei, Hari ini lambat sangatlah. Hari ini saya nak pindah. Ke mana? Pindah. Aku peduli apa? Saya pindah ke hati awak. Pindah, jom. Bel, come on Bel. Dari tadi. Unggah. Cik Fazul, adakah sebenarnya bila kita berkomunikasi secara dua hala sebegini di mana kita cuba untuk menggembirakan orang di sana dan orang di sana juga boleh Sedih. menggembirakan hati di sini, ini secara langsung memberi satu keadaan yang lebih menggembirakan kepada orang sekeliling. Okey. Dia bila sebut tentang menggembirakan, ini adalah satu perkataan yang mewujudkan aura yang amat positif. Dan bila kita menggembirakan orang, dengan sendirinya suasana pun akan jadi gembira. Dan semua orang akan gembira. Sudah tentu akan kesan. Dan itu akan menjadi kuasa suasana yang amat positif pada orang lain. Okey, tapi kalau kita melihat tadi menurut kajian kita memerlukan gelak ketawa gembira ini sekurang-kurangnya 15 kali sehari. Tapi kadang-kadang bila dalam situasi kita ni ada masalah dan sebagainya, orang cuba buat lawak pun kita ni dah tak boleh. Okey. Macam mana agaknya terapi ni boleh membantu? Okey. Itu kita ho. Tak jalan. Tak jalan. Tapi ketawa kan. Okey. Macam ketawa ni ada sebuah kaedah unik yang mana ketawa tanpa sebab. Okey. Gila tu. Bila sebut tentang dewasa berbanding kanak-kanak. Tadi saya dengar tadi statistik mengatakan bahawa orang dewasa banding kanak-kanak, kanak-kanak lebih banyak ketawa. Sebab apa? Ketawa kanak-kanak ni tanpa sebab. Mereka tak perlukan sebab untuk ketawa. Okey. Tapi orang dewasa perlukan sebab. Okey. Sebab itulah wujudnya orang-orang macam mereka ni. Yang mana terima kasih. diperlukan untuk menyebabkan orang yang ketawa. Kalau tidak, orang dewasa betul. Jadi dia perlukan buat lawak. Tak. Dan bila begitu, apa menyebabkan? Itu yang menyebabkan orang dewasa ketawa tanpa orang kata pelik ataupun orang kata memperbodohkan dirinya kerana ada sebab. Ada sebab. Okay, jadi kembali kepada soalan tadi. Sebenarnya kita boleh menggunakan kaedah terapi ketawa ini dengan apa? Kita ketawa tanpa sebab. Dan apabila kita ketawa tanpa sebab, secara psikologinya diri kita juga akan jadi lebih positif. Orang tak anggap kita gila. Tidak. Kita Tapi je tahu. syaratnya ketawa tu dalam suasana yang membenarkan. Jangan ketawa sambil dia jalan. Kalau duduk seorang-seorang tiba-tiba ketawa tu orang kata kenapa ni? Orang tengah sakit nak meninggal dia boleh gelak. Itu memang ada masalah. Okey. Itu ada masalah. Zoe sendiri Zoe tadi di awal perbincangan Zoe ada mengatakan bahawa dulu Zoe ni seorang yang pandai sebaran. Tapi bila dah menjadi seorang pelawak sekarang ni, adakah ia dapat membantu mengurangkan rasa panas baran tu atau bagaimana? Sangat membantu sebenarnya. Dia lebih kepada mewaraskan fikiran saya ke positif lah saya cakap. Okey. Mewaraskan. Yes, mewaraskan saya. Tapi bila dengan isteri dan anak kan, adakah dia marah. memang Zoe ni memang gemar membuat lawak di rumah atau hanya membuat lawak di luar saja? Saya nampak dia selalu marah je. Di rumah saya lain. Okey. Di rumah kadang-kadang saya melawak je. Ya ke? Tapi tak dekat sangat dah ni. Tapi taklah. Tak melawak apa. tu. Sebab saya as a bapa dan juga suami Ketua saya keluarga, yes, ketua keluarga mesti kena yang Soalan yang sama pada Bel. Adakah di rumah Bel mempunyai karakter yang sama sebegini ataupun di rumah ada karakter yang berbeza? Dia di luar rumah je. Tak. Dia tak masuk orang dalam rumah pun. Saya sebenarnya saya Jangan. rumah pun tak ada. Saya berbeza di rumah saya tak macam ni sebenarnya. Okey. Saya biasa je. Hello, isteri Bel kalian. Hello. Saya buat biasa je. Sebab saya dah buat kelakar, dia orang tak gelak gimana pun. Okey, adik-adik kita ada lagi pick up line? Ada. Ada lagi. Ada. Okey, Yang silakan. belakang-belakang tu mungkin silakan. ada. Seorang je yang buat ni. Yang belakang lah. Yang ni yang terror. Asyik dia ni je. Abang Joy saya ada pick up line Abang Bel, Abang Joy tahu tak apa beza abang dengan pelangi? Pelangi. Tak tahu. Tak tahu kan? Kau dah kenapa Okey. ni? Okey. Apa dia? Apa pick up line dah? Pelangi dia mewarnai bumi, tapi Abang Bel dengan Abang Joy mewarnai dunia hiburan kita. Nasib baik. Kalau tak dia
bergerak ke sana. Boleh minta Nasib baik. Okey. Prof je ni. Kan Encik Fauzul, kita melihat dalam situasi kita memberi kebahagiaan kepada orang, kita bagi orang gelak, orang pun secara tak langsung cuba belajar untuk memberi kebahagiaan itu kepada orang lain juga. Berkongsi lah. Berkongsi. Itulah katanya aura. Sebab apa? Bila aura itu aura yang positif, aura itu aura yang bahagia. Dengan sendirinya suasana itu juga akan diwujudkan Injek suasana yang bahagia. Dan bila diinjek suasana bahagia, insya-Allah kita saling bahagia membahagiakan. Betul. Cik Fazul, tapi kita ni ada stigma dalam kalangan masyarakat, terutama sekali kalau kita masyarakat Melayu ni, kalau kita gelak besar, macam Bila katakan tadi, kadang-kadang kita ada gelak dia pelbagai jenis gelak. Tapi kalau kita gelak besar, contohnya orang perempuan, benda tu memang satu perkara yang menggeli dan melucukan hati, tapi kita tergelak besar, kita akan dianggap sebagai wanita yang kurang sopan. Tapi kalau kita gelak yang orang kata tersipu-sipu tutup mulut, dia Covering kata up. Nak cover tu line pula. cover line pula tu. Jadi sukarnya kita dengan membawa diri dalam masyarakat. Betul. Takut kentut garang. Inilah jawapan. Jangan Sebabnya tahan. ramai orang amat mementingkan apa orang kata. Itu persoalannya. Betul. Kerana fikir apa orang kata telah menyebabkan diri kita susah. Tapi kalau tanya saya, terserah pada diri kita bagaimana untuk melayan diri kita. Sebab kita ada perasaan. Dan suatu perasaan kita nak jaga. Jadi kalau kita tiba-tiba terketawa besar, bagi saya itu kita punya pasal. Yang kau tengok sebab apa? Cuma So, saya nak tanya, seelok-eloknya berapa harkat kita gelak? Okay. Cuma satu benda yang saya menarik dari Encik Puan kata tentang stigma. Sebenarnya stigma ini ada juga kaitan dengan agama kadang-kadang. Orang mengatakan bahawa ketawa banyak ni akan menyebabkan kita ni, orang kata lupa daratan, lupa lautan dan sebagainya. Tapi kalau ketawa itu adalah tujuan untuk kesihatan. Saya pernah bertanya Ustaz tentang hal ni. Adakah betul? Adakah boleh kita ketawa untuk sihat? Ustaz kata apa? Kalau ketawa itu dengan tujuan. Dengan sebab. Apa salahnya? Kenapa kita nak sihat? Tapi kalau ketawa tanpa sebab ataupun tiba-tiba sampai tak lupa daratan hingga masuk ke hospital bahagia, itu lain cerita. Cik Faz, Sehari sikit suntuk, lagi. gelak. Sikit lagi. Ada juga mitos-mitos tentang ketawa ni. Orang cakap kalau ketawa banyak nanti badan jadi gemuk. Kalau ketawa banyak nanti jadi pelupa dan Ini sebagainya. mitos yang patut dibuat. Dihapuskan. Kenapa? Betul. Sebab kalau ikut perkajian, orang ketawa akan meningkatkan awet muda. Orang ketawa banyak akan meningkatkan metabolisme. Ini yang menyebabkan makin banyak terbakar lemaknya. Padahlah kegiatan muda. Yes. Dan mungkin di akhir topik perbincangan kita ni, Gelak Bel je. dan juga Joey lah, mungkin mereka di luar sana yang mungkin sama susah sangat nak ketawa, nak berkongsi kebahagiaan. Ada tips-tips daripada anda? Tip daripada saya, okey ikut saya sekarang. Ho, ha, ha, ha. Ho, ha, ha, ha. Patut kau buat ini tu. Daripada Kau bau tahu. Bel? Tips daripada Bel. Tip saya untuk bagi ni Macam sama je. Oh juga. Nak bagi orang happy, Bagi orang happy, semoga kalau boleh jangan tunggu orang buat lawak ke apa ke. Gelak je. Gelak je. Kalau boleh 3 hari 2 malam. Gelak tak apa berhenti. Teruskan. Okey. Mungkin rumusan daripada Cik Fazul sendiri. Saya punya pandangan bila sebut tentang ketawa ada kaitan dengan bahagia. Okey. Dan bagaimana untuk menyebabkan diri bahagia adalah banyakkan bahagiakan orang lain. Dan insya-Allah lebih banyak kita membahagiakan orang lain, lebih banyak kita akan jadi bahagia. Sebab orang yang memberi lebih banyak dapat daripada orang yang menerima. Setuju sekali. Laughter is the best medicine actually. Yes, you're betul, correct. setuju sangat. Okey, jom. Okey, sekali lagi kita cuba adik-adik Boleh, semua. Ho, ho. Gelak. Okey, Okey, 1, 2, mula. Lagi lagi. Ho, ha, ha, ha. Ho, ha, ha. Pening pula, pening. Kita berehat Kita kembali seketika. selepas ini. Ya. Yeah. Wanita hari ini